Okey, Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsi cara untuk buat roti jala. Jadi bahan-bahan dia air, gandum, garam, gula, buttercup. Ni buttercup ni saya guna je buttercup sebab saya dah ada buttercup kat rumah. Tapi kalau puan-puan tak ada buttercup kat rumah, jangan bimbang. Boleh guna margarin, boleh juga guna minyak. Okey. Lepas tu mesti ada pewarna. Pewarna ni terpulang lah, nak guna kuning ke, nak guna merah, terpulang. Cuma saya, husband saya, memang dia tak usah warna lain. Kalau saya royak ke dia, abang, saya nak try lah buat roti jala warna merah, dia tak usah. Dia nak memang colour original. Lepas tu, ini ialah acuan. Acuan untuk roti jala yang lebih 5. Ada juga yang lebih 3. Harga dia RM2.5 saja. Okey. Acuan ni, kita guna acuan ni sebab apabila kita blend nanti, kita tak sewi tangan kita ni cemar. Okay. Dan dia pun cepat. Kalau boleh je nak guna yang mana-mana pun, tak ada masalah. Tapi ini yang saya suggest sebabnya tangan kita pun bersih. Jadi macam tidak cemar-cemar lah tangan kita. Sebab nanti bila kita dah blend, kita buat dalam botol. Okey. Okey. Kita menggunakan cawan gelas yang sama. Okey, kalau kita guna gelas ni satu cawan air, kita bubuh air. Okey. Lepas tu kita guna gelas yang sama juga. Kita guna satu cawan gandum. Okey, kita pun bubuh dalam blender kita. Okey. Sebab sekala saya gitu je ambil jadi pahit. Okey, lepas tu garam ni kena agak. Dah, kita bubuhlah garam sikit. Jangan bubuh semua. Okey, bubuh garam sikit. Okey, kemudian kita bubuh gula. Gula ni memang saya akan bubuh sebab saya nak suruh macam dia akan lemuk-lemuk, manis-manis gitu. Gitu. Kalau tak ada gula pun tak sedap juga kan. Mungkin dalam satu sudu, tapi bukanlah satu sudu yang besar sebab saya 2 kali. Jadi tadi mama-mama semua tengok kan. Okey, ni margarin ataupun planta, ataupun kalau tak ada planta, tak ada margarin, tak ada apa-apa, okey, boleh bubuh minyak. Bubuh minyak tu bubuh dalam 1/3 cawan sahaja, okey. Okey, lepas tu kalau kita nak ambil margarin atau planta dalam bekas, pastikan kita jangan menggunakan sudu-sudu yang telah kita guna. Takut nanti kulak. Okey, ni kita bubuh banyak ni saja. Saya pun nak kata setengah sudu pun gitulah. Tapi lebih kurang banyak ni. Okey, ni saya buat dah ni. Tunjuk dah ni kan. Okey, lepas tu masuk dalam ni. Okey. Masuk dalam ni. Kemudian ni sumber, kalau orang Kelantan panggil sumber kuning. Jadi kalau misalnya puan-puan nak guna merah, bubuhlah hak merah gitu. Jadi saya ni saya pakai cuah je. Saya pun tak reti nak agak. Sebabnya saya pakai cuah ni kalau kan kita nak kuning setengah mana pun, kalau kita bubuh banyak dia akan jadi diraja dia tu lagi kuat kan. Okey, terpulang lah. Okey, next kemudian jom kita pergi blend bahan-bahan kita ni. Okey. Sebelum tu kita buka kuali kita. Okey, ni kuali saya guna kuali yang yang orang kata non-stick lah. Okay, non-stick. Ataupun tak perlu guna minyak. Tapi kalau misalnya tuan-tuan, kalau misalnya puan-puan yang tak ada kuali non-stick, jangan bimbang. Sebelum kita guna untuk kita menjala, kuali tu kita goreng telur dulu. Goreng telur. Lepas tu akak telur tu. Telur tu ikutlah telur nak goreng telur dadar ke telur ke apa, goreng telur, akak telur tu. Lepas tu terus menjala lepas pada tu. Tak perlu dah lagi bubuh minyak. Memadai dengan minyak yang kita goreng telur tu tadi. Tapi janganlah kita goreng telur kita bubuh minyak jebok. Tak boleh lagi tu, maksudnya bubble lekat di kuali. Okey. Okey, ni lepas kita blend okey, nampak gini. Tidaklah cair sangat, tidaklah pekat sangat. Jadi mama-mama sekalian tengoklah sendiri sejauh mana, sebab kadang-kadang kita pun bila saya tunjuk, macam contoh saya tunjuk margarin tadi tak. Jadi sebanyak mana kita nak royak, nak suka, nak timbang tu pun kita macam kita agak-agak saja. Jadi bila kita blend tu macam kepekatan dia ni macam ni. Kalau misalnya kita rasa macam cair sangat, tambah je gandum. Tambah gandum, syarat dia tambah dulu 1 sudu. Lepas tu blend. Lepas tu kalau cair lagi, baru tambah lagi. Gitu. Kalau misalnya dia macam terlalu kerah pula, macam macam likat sangat ni, tambah air. Air pun tambah tu pun mengikut gitu juga. Bubuh dulu 2-3 sudu. Jangan duduk main cuah. Kalau tidak boleh tahap buatlah kan. Penuh blender ni pun tak boleh nak jala-jala lagi. Okey. Beres. Kemudian kita masuk dalam botol ni.
Ni kuali ni saya dah bagi panah dah, tapi saya tak bubuh minyak apa lah. Okey, kita masuk dalam botol ni. Masuk je dalam botol. Okey. Okey. Macam saya ayat tadi lah, saya tidak menggunakan telur ataupun saya tak guna susu cair. Ataupun ada setengah orang nak suruh lemak tu dia guna sate kan. Kalau guna sate tak perlu bubuh gula, hanya bubuh garam saja sebab sate tu dia dah ada lemak-lemak manis. Kalau macam saya tak guna telur. Dan mama-mama kena ingat kalau kita guna telur, pastikan air tu sikit. Jangan bubuh air tu banyak sebab telur tu bila kita dah blend dengan telur tu pun dia dah ada air dia. Jadi jangan ni. Tapi tak apa, kalau kita salah bubuh air banyak pun kita boleh bubuh gandum, no problem sebab kita yang buat Okey. Seterusnya kita mulakan menjala. Okey, menjala. Okey, kita jala. Kita pusing gitu. Ikutlah nak pusing lagu mana pun tak ada masalah. Bergantung kepada kreativiti masing-masing. Okey. Kita nampak bila kita jala tadi, kita nampak dia dah tak ada dah putih-putih. Bila dia dah tak ada putih-putih, saya roti jala saya suka buat dengan lidi sate. Okey, maksudnya kita buat lagu ni. Saya tak guna macam apa tu hak kita goreng ikan tu lah. Kita buat macam ni. Kemudian kita angkat je dia dan dia duduk saat ni dia duduk belah ni kan. Jadi saya tukar biar dia duduk ke belakang. Nampak? Biar dia duduk ke belakang sebab apabila kita nak gulung dia, dia akan jadi hak tu duduk depan. Gulunglah nak gulung lagu mana, nak gulung petok ke nak gulung empat segi, terpulanglah kepada masing-masing. Okey, kemudian kita buat lagi sekali. Jalolah. Ikutlah nak jalo lagu mana pun. Asalkan puas hati di peringkat kita, terpulanglah. Yang penting kita makan tu sedap. Okey, nampak jagi ni? Okey, terus buat dengan tapi saya guna lidi lah. Saya guna lidi sebab lidi ni tajam, lepas tu dia mudah kita nak angkat. Tapi terpulanglah. Guna apa pun asalkan tidak membebankan kita dan tidak menyusahkan kita. Dan ada juga orang tanya macam mana nak jala kan, nak pusing ke lagu mana. Okey, pusing dia. Kalau saya buat macam ni. Saya buat bulat gitu. Saya buat bulat-bulat, lepas tu bulat sikit tengah. Gitu. Okey, lepas tu hak tadi tu bila kita tunggu hak tu masak tu, kita gulung. Dah. Tak apa kalau misalnya ni lepas ni dia akan lembut. Lepas tu kita tengok dah hasil roti jala kita. Tak apalah, tak comel pun. Tapi at least orang kata anak-anak kita, suami kita boleh makan roti jala. Dan tuan-tuan, puan-puan semua, kita sebenarnya roti jala ni breakfast pagi pun kita boleh buat. Senang saja. Okey. Senang kan? Tangan kita pun macam kita nampak macam tidak cepurah apabila kita menggunakan botol ni. Tapi janganlah macam bila tak ada botol ni kita tak boleh menjala. Tidaklah gitu. Boleh je. Okey, kalau kita tengok macam bila dia ada putih-putih ni bermakna dia belum masak sepenuhnya. Bila dia dah kuning, okey, dia dah masak. Okey. Dan mama-mama yang memang ada kreativiti untuk berbisnes, bolehlah roti jala ni sangat orang kata apa? Kos pun kecil. Lepas tu makan pun sedap. Dak. Tapi kalau macam saya tak buatlah kuzi-kuzi tu sebab saya pun macam lah kan, tidaklah ni sangat.
saya suka kari sebab kari ni 2 dalam 1 sebab saya ialah ibu yang bekerja dalam masa yang sama saya nak pergi kerja. Jadi kalau kari, kalau saya buat kari tu dia untuk makan roti jala pagi dan tengah hari tu jugalah dia akan makan nasi dengan kari tu. Kalau mama-mama sekalian ada pembantu, lagi mudah, okay? Maksudnya mama-mama sekalian angkat, pembantu gulung. Saya pun ada juga pembantu saya ada. Dah bangun lagi. Pembantu anak dara kat gitulah tak. Okey. Dah, boleh tak? Nampak jelas dah tak? Okey, ni nak habis dah ni. Okey, ngelah dah ni. Dah. Okey, lepas tu hak ngelah-ngelah ni, motor ni kita kena duduk gini. Supaya lepas ni senang untuk kita nak lira dah. Kita menggunakan semaksimum mungkin kita yang ada. Dah. Okey. Kita akak ni, kita terus balik kot ni. Kita balik. Okey, ni nak habis dah ni. Okey, lepas tu pandai-pandai lah kita ejah bila dia dah nak habis. Okey. Dan dasar penjimatan hak mana kita bubuh tak di dalam blender, hak tak habis tu. Okey, kita pun bubuh habis. Bubuh habis sampai habis. Okey. Okey, kita bubuh habis. Ni. Buatlah lagu-lagu mana pun. Sebabnya roti jala ni muka kita jala kan. Jadi walaupun dia sikit mungkin boleh lagi dalam 2 butir ke kita. Okey. Lepas tu jala. Okey. Yang lebih-lebih tu. Tak apa, maksudnya kalau kita tengah jala, kalau kita tak ada gulung pun kita gulung kemudian. Kalau macam saya ni sambil-sambil tunggu hak tu masak, saya terus gulung. Gitu. Tak apalah, bergantung kepada mama-mama sekalian lah. Dah. Kreativiti masing-masing. Dah. Okey. Dan kalau kita akak, kita terus gulung, sebenarnya lagi mudah lah. Nah, okey, ni habis dah ni, mengelah ni. Ejah lah lagu mana supaya lepas ni kita gulung ni anak-anak tak akan perasan hak ni hak reja-reja dah. Okey, habis dah roti jala kita. Okey. Gulung tu, cara gulung tu terpulang lah. Kalau macam saya just buat gini je. Okey, lepas tu saya gulung. Tapi saya tak tahulah gulung cara lain tu. Saya pun sebenarnya saya bukannya orang yang kreatif pun, tetapi bolehlah buat untuk anak-anak suami tu bolehlah. Okey. Ni hot last ni walaupun tadi kita nampak dia huduh, tapi insya-Allah bila kita gulung dia, hak huduh-huduh tu kelindunglah juga sikit. Okey. Jadi ni yang kita ada. Kita dapat ne 12 jap. Berapa ni kita dapat ni? 2 4 ne 8 10 12 14 16 18. Okey, kita dapat 20 butir. 20 butir yang kita dapat ni dengan satu cawer mak ni. Satu cawer air mak ni. Lepas tu satu cawer gandum ni. Jadi bila nak buat tu, kalau kita rasa kita nak buat terpulang lah nak buat berapa, nak banyak mana. Jadi kalau kita guna gelas, bermakna satu gelas satu gandum. Mesti gelas yang sama ataupun cawan yang sama. Lepas tu ganda-ganda lah. Lepas tu jala tu, dari segi jala tu comel ke tak comel, saya pun tak comel juga, tapi boleh lah. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat mencuba. Kita baju. Kami nak berebut-rebut.